Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa atusami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Huda linnasi bayinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengusi atau usam dan pimpinan PAS yang hadir, rakan-rakan yang muliakan. Saya mulakan tadi dengan membaca sepotong ayat Al-Quran supaya semangat kempen kita tidak boleh lagi daripada semangat penghayatan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu petunjuk kepada manusia. Dia membaca dan memahami, menghayati, dengan sendirinya memberikan kita ruang memilih dengan baik. Wa bayyinatin minal huda, petunjuk, wal furqan, dan penilaian yang baik. Mudah-mudahan dalam kempen kita letih pun kita jangan lupa untuk meningkatkan amal kita dan memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kebetulan petang tadi baru sampai balik dari Jeddah. Umrah, ada sidang ekonomi Islam antarabangsa mengenai pusat usaha bank Islam dan juga institusi keuangan Islam. Dan lepas itu selesai umrah ada majlis. Dipanggil pemimpin gerakan Islam masyarakat bincang perkembangan terakhir. Apa berlaku di Syria? 150,000 umat Islam dibunuh oleh rejim Bashar Assad. Dan pemimpin UMNO BN tak suara apa-apa. Kemudian ada kumpulan bincang soal Mesir. Dr. Morsi, Hafiz, yang tak mau duduk dalam istana. Hidup sederhana. Tak ada pembaziran yang berlaku seperti mana Hosni Mubarak. Tak curi bilion-bilion ringgit. Tak ada kontrak, tak ada tanah. Digulingkan oleh tentera. Dengan negara barat, Amerika Syarikat, Eropah, yang dulu war-warkan demokrasi dan kebebasan, bila gerakan Islam atau parti Islam memerintah, dia biarkan begitu saja. Sebab itu jawapannya, kita yang harus merdeka. Saya diperingatkan apa yang dipesan oleh salah seorang ulama besar, almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita tahu dasar luar, Amerika Syarikat atau Eropah atau Rusia. Tetapi masalahnya masalah kita. Kita tak boleh jadi hamba. Kita mesti merdeka rupa dan jiwa kita. Jangan kerana 200 ringgit kita tukar dari orang merdeka jadi hamba. Dan 500 ringgit kita tukar dari orang yang merdeka, jiwa bebas jadi hamba kerana beri 500 ringgit. Dia sebut istilahnya isti'mar ruhi wa fikri. Isti'mar penjajahan rupa dan jiwa. Inggris tak ada di Malaysia. Belanda tidak ada di Indonesia. Amerika tidak ada di Vietnam. Tetapi dia boleh berjaya menawan pemikiran kalau kita ini menjadi negara merdeka, jiwa hamba. Bagaimana jiwa hamba? Bayangkan, negeri ini negeri kita. Hasil minyak hasil kita. Hasil balak hasil kita. Yang menyokong dan melantik kerajaan yang memerintah kita. Tetapi setelah itu semua, kerana 500 ringgit kita jadi hamba. 500 ringgit ambil. Ini soal dalam pilihan raya Kuala Besut ni soal ini. Nak kekal jiwa hamba, datang Kuala Besut pilihan raya kecil, ratus-ratus juta boleh curah. Kemudian tinggal kamu, mapuh kamu. Pergi pula tempat lain kalau ada pilihan raya kecil, curah lagi ratus-ratus juta. Ini tadbir negara bukan macam itu. Ya, sebab itu di Mesir kamu guling Morsi. Jutaan orang masih berhimpun bantah. Kenapa? Dia tidak mau jadi jiwa yang dianggap hamba.
Dia mau kemerdekaan. Rakyat yang tentu siapa yang pimpin. Saya saja bawa isu antara bangsa kerana isu Kuala Besut. Waktu Usam dan pemimpin sini dah memang arif. Saya tak akan ulang. Tetapi kita juga rakyat. Ya kita miskin. Ada nelayan dari kawasan nelayan. 50 tahun miskin. Siapa yang perintah 50 tahun? Negeri ni miskin ke? Ni Zimbabwe ke? Ni Bangladesh kan kita ni? Ya, negeri kaya, hasil bilion-bilion. Tapi kita miskin. Lagi miskin, lagi kuat sokong UMNO. Aku heran sungguh. Lagi. Jadi kalau gitu, kalau jadi pemimpin UMNO, biarlah mereka miskin. Dapat RM200. RM500 ngam terus. Kerana miskin. Jadi kalau miskin itu menguntungkan penguasa. Sudah tak ada salah orang miskin dapat sedekah. Tak salah orang miskin dapat RM200, RM500. Tapi salah kalau orang miskin kan RM500, dia jadi hamba kepada orang yang menindas dan merompak harta rakyat. Ya. Apa buktinya? Parlimen baru selesai sidang. UMNO ni yang kita hebat sangat perintah. Berapa persen menang? 47. Berarti betul. Ambo dengan Perikatan Rakyat ni dapat berapa persen? 51. Ni gaya-gaya kuat sikit ni. Pergi di Jeddah, kawan-kawan daripada Mesir, daripada Suria, dia ikuti. Lepas keputusan pilihan raya, Perdana Menteri Tayyip Erdogan telefon hamba. Dia kata, Anwar, betul mu dapat 51%? Ya. Betul Najib dapat 47%? Ya. Datuk, macam mana Najib jadi Perdana Menteri? Malaysia boleh. Itu pun dengan segala tipu helah yang ada. Ya. Dia kata, mana ada Bangladesh mengundi? Sudah. Orang UMNO kempen. Datuk Najib di parlimen kata, mana ada Bangladesh? Saya kata, kita dapat keluar. Ini petition di mahkamah. Ni petition di mahkamah. Libaran Sabah. Kudat Sabah. Tawau. Ada mengemukakan bukti kehadiran pengundi bukan warga negara. Tu dia bukti dia. Mana orang UMNO? Mari jawab ya. Dia kat sini berani. Depan bila dia jerit, kita tanya, zup duduk semua. Lesing. Habis dia tak ada modal, apa dia kata? Dia guna Cina gerakan dari Simpang Renggam. Apa nama? Saya tak tahu nama dia apa. Ingat nama dia apa? Whatever it is, not important. Ahli parlimen gerakan pun mati, tak ada parti tu pun. Nak mapuh dah. Guna dia kata, jangan dengar Anwar ni. Anwar ni bahaya. Ambo bahaya dah 10 tahun dah. Semua salah ambo. Kalah bola pun salah saya. Dia kata Anwar ada akaun di Bank Israel $300 juta Amerika. Keluar utusan. Anwar akaun 300. Berita harian, Straits Times, Star, semua buat dia. Baik. Kita cek. Dari mana sumber? WikiLeaks. Cek-cek, tak ada. Cek nama National Bank of Israel. Tengok-tengok, tak ada menata tu. Tak ada. Maknanya apa? Fitnah. Suruh dia ulang kat luar parlimen. Supaya saya boleh saman dia. Tak berani ulang. Okeylah. Maknanya terbukti fitnah. Tapi apa berlaku? UMNO undi sokong dia. Bulan Ramadan Mubarak. Kullu am wa antum bi khair. Pergi tarawih. Tak tinggal kononnya. Salat jamaah. Baca Quran. Kemudian kamu undi sokong gerakan fitnah sahabat kamu. Ini kamu panggil pejuang Melayu. Hidup Melayu. Allah. Miskin. Sudah baik. Sebab apa dia marah? Ini orang Kuala Besut kena dengar. Kalau tidak, Musam duk sebut pasal RM200, RM500. Ni apa nak royak juta-juta ni? Apa dia? Di Kuala Besut RM200, RM500.
Lepas pilihan raya, apa jadi? UMNO luluskan. Pertama, kontrak minyak, cari gali minyak di pesisiran laut Sarawak, bilion ringgit. Pada siapa? Ananda Krishnan, tokoh judi nomor 1. Ya. Berapa banyak? Bilion ringgit. Hidup Melayu. Berapa? Siapa dia? Ananda Krishnan. Ada tanda Yelek. Ya. Saya tak kira. Malaysia ini semua berhak. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan. Tapi saya nak bagi tahu. Yang nak bagi ke tokoh judi ini. Bilion-bilion ringgit. Tanpa tanda apa pasal. Apa orang Sarawak bodoh semua? Yang Dayak ni tak boleh pakai semua. Kena bagi juga tokoh judi ini. Bulan Ramadan bila kita tanya. Apa dia jawab? Tak jawab. Kemudian, geng UMNO satu lagi nama dia Kenneth Ashwaran. Saya tanya di parlimen. Dia dapat lesen televisyen yang baru. Ini orang, apa orang kata, ini apa kaitan dengan Kuala Besut? Saya nak bagi tahu, mu dapat RM500, 3 kali kamu cium. Mu tak tahu, India Kenneth Ashwaran ini ambil RM500 juta. Lepas pilihan raya UMNO bagi. Untuk apa? Untuk stesen televisyen baru. Dari mana RM500 juta itu? Dari Bank Pembangunan. Apa Bank Pembangunan? UMNO 8 tahun Menteri Kewangan. Bank Pembangunan itu bank untuk rakyat yang pendapatannya yang mana usahawan menengah, terutama Bumi Putra. Bukan untuk bagi ke tokoh-tokoh kaya. RM500 juta kat Kenneth Ashwaran. Saya tanya orang Kuala Besut ni, hidup Melayu. RM500 juta kat Kenneth Ashwaran, hidup Melayu. Saya nak tanya orang berniaga Kuala Besut ni, panggil. Nak dapat RM50,000 senang. Nak pinjam RM5,000 boleh dapat. RM500 juta Kenneth Ashwaran, hidup Melayu. Ya. Sudah. Padahal Bank Pembangunan itu untuk Bumi Putra. Kemudian menteri jawab di parlimen. Menteri di Perak. Apa salah? Diikut peraturan. Peraturan betul bagilah. Apa salah? Tak ada salah. Ini otak. Dia cakap di mana? Di parlimen. Bagi kat siapa? Tokoh kaya. Di sini cakap apa? Hidup Melayu. RM200. Cium 2 kali. RM500. 5 kali cium. Jadi saya harap merdeka lah. Ya. Saya percaya kawan-kawan. Saya minta rayu ni. Tadi saya dengar Usam sebut tentang 16-16. Memang satu yang luar biasa dalam sejarah. Percayalah. Cik Long Kuala Besut ni. Ubah sejarah politik Terengganu. Ya. Maknanya seluruh negeri jadi tumpuan. Tak berani main dah. Ya. Maknanya seluruh kerajaan akan bagi perhatian kepada Terengganu. Dunia akan perhati ni lepas menang Kuala Besut. Lama raya betul. Ya. Ini bukan. Memang saya 5-6 bulan yang lalu tak banyak jalan. Tapi ini sekarang jalan. Ini semalam baru balik. Jumpa pemimpin gerakan Islam terutamanya di Jeddah. Lepas raya, pergi jumpa Tayyip Erdogan, Turki. Kita keluar. Dan saya nak cerita. Kalau lah ni, mau jumpa Perdana Menteri, Tayyip Erdogan, Prime Minister, I want to tell you about Kuala Besut. Dia kata kepada dia, Kuala Besut kerana menang PAS, itu robah peta politik negeri Terengganu dan dengan sendirinya akan memberikan perhatian tentang kedudukan politik tanah air kita. Jadi jangan anggap pilihan raya kecil ni hak RM200 pitih kepada nelayan. Dia bagi mu ambil. Ni hamba dia fikir fatwa Tok Guru Ni Aziz. Beri ambil. Pangkah boleh. Karena merayat cerdik. Saya mula tadi apa? Istikmar
ruhi wa fikri. Kadang-kadang kita tengok bendera kita Allah, televisyen kita Allah, jentera kita Allah. Jadi kita rasa kecil. Padahal bulan Ramadan itu memberi roh jihad perjuangan kepada kita. Kita tahu di mana pengalaman kumpulan dan tentera yang kecil boleh mengalahkan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Dengan izin Allah, kumpulan kecil tapi kuat akidahnya, baik akhlaknya, kuat semangat dan roh perjuangannya. Tidak mudah dibeli, tidak mudah termakan dengan fitnah. Ini fitnah sikit dah goyang. Dapat RM200, iman dia bergegegegegegege. RM500, gagagagagag tu. Tak boleh. Sebab itu Quran mengingatkan kita, asasnya akidah, asasnya itu semangat dan roh perjuangan. Yang lain itu datang, ya. Pasal apa UMNO terpaksa curah banyak uang sekarang? Dia nak menang. Mengapa habis riang dia buat? Sebab kalah dia, peta politik Terengganu berubah. Tidak mudah. Gugatan kepada kekuatan UMNO. Dan gugatan itu menguntungkan rakyat. Makna dan ada kemungkinan pilihan raya semula. Pilihan raya semula ni rakyat seni. Kedai-kedai beruntung. Kotak kalau besut bergerak. Ini kalau nak ikut dari segi itu, habuan. Ada perhatian. Jadi sebab itulah kita rayu saudara, adik kakak. Ada orang kata dulu ini kawasan UMNO menang. 99 lepas menang. Bukan suatu tempat yang tidak ada sejarah di mana PAS tawan. Cuma nak kena tanam kekuatan tu sikit lagi. Kita ni kadang-kadang bangsa senang. Macam baru ni saya tengok yang kes Elvin apa ke. Dia hina Islam. Dakwah lah cepat-cepat. Dia panahkan bagi orang panah. Bising. Bukan main ni. Semua pejuang-pejuang Islam. 2 minggu tak ada kerja lain. Apa dia masalah? Saya jawab di parlimen, saya tak mahu pertahan. Siapa saja hina Islam, dakwah. Dan kita juga latih orang Melayu, jangan hina orang lain. Jangan ugut nak bakar kitab orang lain. Dakwah bagi orang Islam tu faham Islam. Ini Islam faham bulan Ramadan berundi fitnah. Apa beza nak ajar apa? Kalau saya tengok orang bukan Islam, dia kata, ni puak nak tekan Islam. Bohong pun dia sokong. Fitnah pun dia sokong. Rasuah pun dia sokong. Curi pun dia sokong. Rogol pun dia sokong. Hidup Melayu. Melayu mana? Sebab itu, asas dia mesti akidah. Kita buat dan kita tak patut salah. Apa? Sebab kita kawan dengan Cina atau DAP, itu jadi masalah. Ini dibawa dalam kempen. Kita jual apa? Kontrak minyak mana kita bagi ke DAP? Balak mana kita bagi ke DAP? Yang bagi kontrak minyak siapa dia? Yang bagi hilang balak siapa dia? Yang curi lembu siapa? Jangan lupa. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah bawa perubahan. Saya harap benar. Sebab tu letih juga sebenarnya. Sebab sampai terus kemari. Esok saya kena balik malam ni sebab esok mahkamah rayuan. Mahkamah lagi. Nate pun. Dah menit dah. Nak bagi kerana nak cerca. Cerca dengan saya 15 tahun tak puas hati lagi. Bulan Ramadan dia nak guna mahkamah, nak cerca itu saja. Kes tak ada. Tapi hamba kena bagi balik pula. Masuk kandang pula. Bulan Ramadan. Tapi hidup Melayu. Ini sebab Melayu ni kuat apa? Melayu kuatnya itu pada roh perjuangannya. Melayu ni hebat sejarah dia. Betul. Sudah baca hikayat dalam sejarah Melayu. Baca hikayat Hang Tuah. Kalau sejarah Melayu, baca tentang Islam dalam sejarah Melayu. Bagaimana kekuatan Islam membawa perubahan kepada rupa dan jiwa bahasa orang Melayu. Hebat.
Tapi yang sekarang yang dibawa Melayu ini musuh dengan orang lain. Benci kaum lain. Benci agama lain. Yang kita nak ini masalah betul kan? Siapa nak halang dakwah bagi peningkatan umat? Kita yang halang. Ya. Kalau dulu zaman saya muda di universiti, kegiatan dakwah di universiti itu bukan main hebat. Sekarang sekat semua. Tak boleh masuk. Yang boleh, satu Malaysia. Jadi sebab itu saudara, kita kena tengok ke dalam. Apa isi dia? Isti'mar ruhi wa fikri, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Penjajahan dalam kita, rupa dan jiwa. Nama Melayu, nama Islam, pemikirannya itu cukup rosak. Pertahankan rasuah, pertahankan kezaliman. Tak bangga Melayu dan Islam kalau kita zalim kepada orang. Ya. Pemikir daripada Algeria, saya minati dulu masa zaman Nabi lagi. Nama dia Malik bin Nabi, almarhum Malik bin Nabi. Dia guna istilah apa? Colonoscibilité. Itu bahasa Perancis. Maknanya dia nampak merdeka, negeri Malaysia merdeka. Rakyat bebas dan merdeka. Tetapi jiwa pemikiran itu telah terjajah. Colonoscibilité kata dia dalam bahasa Perancis. Maknanya jiwa hamba. Mana tidak? Anak kita, bangsa kita, setelah 50 tahun merdeka, negeri kaya raya puluh bilion ringgit, tetapi dengan 500 ringgit kita turunkan darjat dia sebagai hamba. Dengar, dengar. Duduk, duduk. Cium, cium. Sokong, sokong. Jangan fikir. Ini dia katakan jiwa hamba. Kita minta saudara fikir. Tak apalah, dah fikir, tak mau sokong pai. Sokong kena fikir. Dah fikir, oh nak juga UMNO. Fikirlah dulu. Ini tak, saya tak ada pilihan. Kalau tak sokong 200 ringgit, apalah akan jadi saya? Mapuhlah saya. Jadi mapuh mu kerana 200 ringgit tu. Mana dia yang sebut tadi tentang kekuatan akidah dan akhlak dan keyakinan. Jadi saya harap mudah-mudahan hari Rabu ni saya nak pergi semula, tak boleh lah sebab mahkamah Isnin dan Selasa. Jadi ini je peluang datang. Kerana saya rasa penting sangat kita nak sampaikan maklumat ini. Nak rayu pada saudara. Kerana kali ini peluang anak-anak Kuala Besut. Dan ini saya nak rayu sebagai bekas UMNO lah. Oleh orang UMNO ni pun. Minta kali ini sokong PAS. Tak mau keluar UMNO lagi, tak apalah. Sebentar. Tapi sokong supaya boleh bawa perubahan. Orang pemimpin ni kalau tak ada kejutan sikit, dia agah. Dia sombong. Jadi kena bagi kejutan. Dan siapa yang boleh bagi kejutan? Rakyat dan pengundi Kuala Besut. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.